Baru-baru ni viral video ini. Seorang wanita yang berpakaian seperti Islam tetapi menyembah Jesus dan mengundang kekeliruan umat Islam juga menjadi persoalan netizen. Bukan itu sahaja, bacaan Bible juga seperti Al-Quran. Talamidun qailin ya muallimu man akhta hadha am abawahu. Dan sebelum ini pun pernah juga viral seorang lelaki yang berpakaian seperti Islam tetapi azan memanggil nama Allah dan juga Jesus. Al-Masih wa aqdarul Masih aqdar. Kita akan bahas dalam video kali ini siapakah mereka dan kenapa mereka buat macam tu. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Harapnya semua sehat walafiat dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat semua, pertama sekali ada beberapa pihak yang sengaja untuk meniru amalan yang dilakukan oleh umat Islam tetapi ditukar kepada fahaman Kristian yang boleh mengelirukan umat Islam sendiri. Antaranya ialah azan yang dilakukan oleh seorang padri Kristian lengkap berjubah, berserban, siap dengan pakej dahi hitam lagi. Dia melakukan azan seperti orang Islam tetapi diubah mengikut ajarnya. Asyhadu anna al-Masih huwa Allah. Hayya 'alal khalas, hayya 'alal khalas. Bila kita selidik balik siapa lelaki ini, ternyata dia adalah seorang padri Kristian yang bernama Zulkarnain. Dan dia tidak pun memakai jubah putih dalam majlisnya, tetapi dia memakai coat ataupun blazer macam tu. Dan secara asasnya tidak pernah lagi dalam sejarah orang Kristian memanggil penganutnya ke gereja dengan menggunakan azan. Setakat yang saya tahu, bahkan bila kita buat carian pun tidak akan jumpa. Sebab perkara itu sengaja dicipta oleh mereka. Siap backdrop Kaabah lagi. Kenapa mereka buat macam tu? Tidak lain tujuannya adalah untuk mengelirukan umat Islam. Cuba untuk membuat persamaan dengan Islam agar ada yang mengikuti mereka. Yang ini memang jelas adalah meniru Islam dan tidak sepatutnya dilakukan. Dan terbaru pula viral wanita yang melakukan ibadah dengan pakaian seperti Islam sebab memakai telekung dan dengan zikir-zikir yang menggunakan bahasa Arab. Rabbana allazi fis samawati liyataqaddas ismuka liya'ti malaktuka litakun masyiatuka ma fis samai kadzalika ala Hubzana kababana hatina yang wafirana zunubana. Untuk pengetahuan sahabat semua, memang terdapat Kristian daripada Arab yang menyerupai umat Islam. Daripada segi pemakaian, bahasa dan beberapa perkara ataupun amalan yang paling hampir, mereka ialah Kristian Ortodoks. Ada perbezaan antara Kristian Ortodoks, Katolik dan juga Protestan dan sebagainya. Kristian Katolik berpusat di Vatikan dan menggunakan bahasa Latin, sedangkan Kristian Ortodoks menggunakan bahasa asli sesebuah negara. Kalau di Arab mereka menggunakan bahasa Arab. Kalau di Indonesia mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dan tidak berpusat pada satu-satu tempat. Kebanyakannya mereka ini menggunakan bahasa Aramik, iaitu bahasa Nabi Isa. Dan Tuhan dalam bahasa Aramik pula ialah Allah, Eloh. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai Allah. Jadinya kalau Kristian itu Arab, mereka akan menyebut Allah itu sebagai Tuhan. Makanya ada Kristian yang menggunakan kalimah Allah dalam Bible mereka. Termasuklah juga di Malaysia, orang Kristian dibolehkan untuk menggunakan kalimah Allah yang merujuk kepada Tuhan di dalam Bible, tetapi hanya dibolehkan di Sabah dan Sarawak sahaja, yang mana ia diluluskan oleh kerajaan pada tahun 2023. Sahabat semua, saya nak tegaskan di sini, kalimah Allah yang dimaksudkan oleh Islam dan Kristian adalah berbeza. Kerana bagi kita Islam, kalimah Allah adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Jelas. Dan bagi Kristian pula sebaliknya. Oleh kerana makcik itu dah viral, maka kita akan bahas agama yang dianuti oleh makcik tadi, iaitu Kristian Ortodoks dan bersamaannya dengan Islam. Untuk pengetahuan sahabat semua, Kristian Ortodoks ini ataupun Kristian kuno ini adalah antara ajaran yang masih berpegang dengan kitab mereka dan perintah yang terdapat dalam kitab mereka. Jadinya mereka ini agak berbeza dengan Kristian yang lain. Kerana Kristian yang lain menggunakan idolship, iaitu berhala, adanya patung di dalam gereja, yang mana Yahudi sendiri pun tidak akan masuk ke dalam gereja disebabkan ada berhala, dan mereka disuruh untuk meludah bila ternampak ataupun lalu di depan gereja yang dianuti oleh Kristian.
disebabkan mereka menolak berhala. Did you enter a mosque or a church? A mosque, there's no issue with. A mosque, halakhically, yes. according A to mosque is religion. not a problem. A We both church worship the same God. That's part of and a church? a church. No, Why not? because the church is idol worship according to our religion. Dan Kristen Ortodoks ni ada beberapa perkara yang menyerupai Islam. Kerana asasnya Nabi Isa adalah seorang Muslim, iaitu berserah diri kepada Allah dan menyembah Allah dengan sujud kepada Allah. Tetapi ajaran Kristen sedikit demi sedikit diubah sehingga akhirnya Nabi Isa pun dijadikan sebagai Tuhan. Sedangkan mereka semua adalah utusan Allah untuk membimbing manusia kepada kebenaran, dan mereka adalah Nabi ataupun utusan Allah sebagaimana Nabi terakhir kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua, antara persamaan Islam dengan Kristen Ortodoks ni ialah mereka menggunakan bahasa Arab. Di beberapa negara Arab, antaranya Palestin, Syria, Mesir, Lebanon dan banyak lagi negara-negara Arab yang lain, maka mereka akan membaca Bible menggunakan bahasa Arab. Bila kita dengar, maka kita akan menyangka ia adalah Al-Quran. Boleh keliru, dan kalau kita tidak tahu bahasa Arab, mungkin selepas mereka baca kita akan ucap Sadaqallahul Azim. Sebab itulah kita di Nusantara ini kena tahu kewujudan perkara ini. Dan bacaan bahasa Arab bukan hanya dibaca Bible sahaja, tetapi dibaca di dalam syair-syair, puji-pujian mereka, zikir-zikir, sehinggalah kita tidak dapat membezakan antara qasidah pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan syair mereka kepada Yesus. Meskipun begitu, ada juga beberapa golongan yang sengaja menggunakan ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai nyanyian. Persamaan kedua ialah memakai hijab ataupun tudung. Maka disebabkan itulah kita nampak makcik tadi itu memakai telekung ataupun memakai hijab ketika dia melakukan ibadah. Adapun menutup aurat ataupun tudung dalam Islam ni adalah wajib bagi wanita, sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-59 yang bermaksud, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka melabuhkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadinya hijab ini wajib kepada orang Islam kerana ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk menjaga wanita-wanita Islam daripada segala gangguan. Sahabat semua, secara asasnya dalam Bible pun seperti ayat Korintus memerintahkan wanita untuk menutup kepala mereka, dan juga mereka mengikuti ibu Nabi Isa, iaitu Maryam ataupun dipanggil sebagai Maria, kerana Maria memakai hijab. Juga para biarawati pun memakai hijab dan mereka menutup aurat dengan baik. Jadinya wanita Kristen Ortodoks yang taat beragama akan bertudung. Bila kita tengok, maka kita akan menyangka bahawa mereka Muslim. Dan kalau di negara Arab, khususnya di Syria, kita boleh tengok sebahagian wanita di sana yang memakai tudung, memakai hijab, tetapi dalam masa yang sama mereka menggunakan rantai salib. Dan ia juga berlaku di Nusantara seperti di Indonesia, dan mungkin juga ada di Malaysia, tapi tidak banyak. Persamaan yang ketiga ialah Islam dengan Kristen Ortodoks ialah solat. Umat Islam solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tetapi mereka pula solat dalam 7 waktu. Mereka menambah solat tahajud dan juga solat duha. Dan cara mereka solat pun tidaklah sama. Mereka hanya solat 3 rakaat. Rakaat pertama berdiri sahaja sambil membaca dalam bahasa Arab, Yunani, Ibrani. Pada rakaat kedua pula rukuk dan sujud. Dan ketika rukuk, maka mereka akan melakukan tanda salib. Pada rakaat ketiga mereka akan membaca pengakuan macam tu. Sebab itulah mereka menggunakan sejadah untuk mereka sujud. Persamaan yang keempat ialah mereka juga berpuasa. Kalau Islam berpuasa sebulan di bulan Ramadan, tetapi mereka berpuasa 40 hari berturut-turut ketika di bulan April. Dan amalan berpuasa ini tidaklah terlihat sebab ia dilakukan secara individu. Jadinya mereka Kristen Ortodoks ini juga melakukan haji, tetapi bukan ke Mekah. Mereka melakukan haji ataupun ziarah ke Palestin. Sebab Palestin terdapat Masjid Al-Aqsa menjadi tempat suci umat Islam, Kristen Ortodoks dan juga Yahudi, kerana di sana lahirnya Nabi Isa dan juga penebusan dosa seperti ajaran mereka. Maka sampailah ke hari ini 3 agama besar ini berkongsi. Palestin yang sekarang ni semakin dicengkam oleh bangsa Y. Kalau dulunya harmoni Islam, Kristen, Yahudi bebas untuk beragama, bebas untuk mengamalkan agama mereka di sana, tetapi hari ini orang Islam pun susah nak beramal, orang Kristen pun susah nak beramal, bahkan diludah oleh bangsa Y. Persamaan yang kelima pula ialah pada segi tempat ibadah. Kristen Ortodoks ni mempunyai kubah seperti orang Islam, iaitu bulat seperti bawang, tetapi yang membezakannya ialah tanda salib bagi Kristen dan juga bulan bintang bagi orang Islam. Jadi sahabat semua, Kristen Ortodoks ni
ini bukanlah baru, bahkan telah lama wujud sejak abad ke-5 Masehi. Dan pada awalnya mereka tidak meletakkan patung di gereja seperti Kristian Katolik. Mereka hanya meletakkan tanda salib sahaja. Tetapi apa yang saya nampak sekarang ini ditambah pula dengan gambar-gambar yang tidak diketahui daripada mana asal usulnya dan wajah siapa yang mereka lakarkan. Untuk pengetahuan sahabat semua juga, Kristian Ortodoks ini mula tersebar dan orang tahu di Nusantara ini sekitar tahun 2019. Dan untuk pengetahuan sahabat semua juga, kebelakangan ini terdapat beberapa imam besar Kristian Ortodoks masuk kepada Islam, memeluk Islam kerana mereka tahu Islam adalah agama yang benar seperti mana yang berlaku di Rusia dan tempat-tempat yang lain. Sahabat semua, hakikat sebenarnya yang perlu diketahui oleh Kristian ialah persamaan yang ada ini adalah kerana Bunda Maria ataupun Maryam dan Nabi Isa adalah Islam. Mereka Muslim, mereka menyerah diri dan juga menyembah Allah yang Esa, menyembah Allah yang satu. Yesus itu manusia bukan Tuhan. Maryam itu juga manusia bukan sembahan. Kerana Yesus dan juga Maryam meminta dan sujud kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Lihatlah amalan, pemakaian dan ibadah mereka. Amalan yang dilakukan oleh Yesus dan Maria adalah apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini, yang telah pun disempurnakan syariatnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana Yesus sujud, yang sujud adalah Islam. Maria menutup aurat, yang menutup aurat dengan sempurna ialah Islam. Berpuasa, tidak makan babi dan sebagainya juga adalah Islam. Jadinya daripada segi amalan oleh Nabi Isa telah pun dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan agama terdahulu sama ada Yahudi, Kristian telah pun sempurna di dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yang bermaksud pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam sebagai agamamu. Maka Islam telah pun sempurna. Sebelum ini daripada Taurat, Injil dan sebagainya telah pun dimasukkan dalam Islam, telah pun sempurna. Termasuklah kitab-kitab yang mana kitab Al-Quran hari ini tidak ada kesalahan padanya. Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi panduan juga rujukan semua manusia. Daripada bidang sains, alam, kisah zaman dahulu seperti Fir'aun, Ashabul Kahfi lengkap di dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah kalam Allah. Sahabat semua, Allah sediakan agama kepada manusia yang bersesuaian dengan fitrah manusia, yang mana perlukan Tuhan yang Esa untuk disembah. Tidak ada dua dan juga tiganya. Bukan patung yang dicipta dan dilukis. Kerana Tuhan itu maha perkasa dan maha sempurna. Ia tidak boleh diciptakan dan dilakar oleh manusia yang lemah. Jadi semoga Allah memberikan pengakhiran yang baik kepada kita. Semoga Allah juga tetapkan iman kita berada di jalan yang benar dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang sesat dan menyimpang. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekedar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.